Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Wala hawla wala quwwata illa billah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahu azim. Yang berusaha dimuliakan Tuan Imam, barisan pegawai dan ahli penguasa masjid, para ustaz, tuan-tuan hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kesekian kalinya Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kesempatan kita untuk berada di muka bumi Allah taala. Dan kita bersyukur dengan nikmat hidup ini kita dapat meneruskan nikmat-nikmat lain. Tanpa ada nikmat hidup, maka tentu tak ada nikmat boleh datang ke masjid, nikmat dalam kelas ilmu dan berbagai nikmat lagi yang akan kita nikmati selepas ini. Tuan-tuan sekalian, bila kita merenung kehidupan kita yang semakin hari semakin singkat, kita tak tahu bila waktu dan ketikanya Allah Subhanahu wa taala akan menjemput kita. Cuma waktu kita bangun tidur, kita puji Allah, alhamdulillah. Dan di penghujung doa kita, alhamdulillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kita puji Allah taala, kita berterima kasih kerana Allah berikan ruang kesempatan untuk hidup pada pagi ini. Tetapi ingat, di penghujung kita doa tadi, wa ilaihi nusyur, kita sebenarnya akan kembali menghadap Allah SWT. Persoalan yang perlu kita renung dalam hidup kita sebagai seorang insan, seorang manusia, bagaimana, apa yang kita nak bawa waktu nanti kita kembali menghadap Allah Ta'ala. Cuma persoalan tuan-tuan sekalian, bila kita menyedari bahawa hidup di alam dunia ini merupakan kehidupan sementara, kita ada tempat yang kekal abadi yang namanya alam akhirat. Sebab tu ada penceramah dan ulama membandingkan berbagai bentuk bandingan, mengatakan bahawa hidup ni merupakan R&R kehidupan. Dan ada juga membandingkan bahawa hidup di alam dunia ni macam kita menyewa rumah lah. Tuan-tuan, bila kita sewa rumah, biasanya rumah tu bukan milik kita, hak orang. Dan walaupun kita bayar setiap bulan, tapi dia tetap milik orang, bukan milik kita. Kerana kita ada duit, kita rasa nak selesa, kita tengok rumah tu, kita buat macam rumah kita. Kita ubah suai, kita tambah bilik, kita buat lagi, masuk aircon, kemudian buat taman, buat berbagai bentuk yang menghiaskan. Buat kolam renang, buat kolam ikan. Tapi rumah yang kita sewa, tapi kena ingat, rumah tu rumah sewa, bukan rumah kita. Tapi sampai masa dan ketika nanti, bila kita dah buat hias cantik semua, tiba-tiba tuan rumah kata, encik, tuan, ni anak saya baru kahwin ni, cadang nak balik minggu bulan depan, mungkin dia nak duduk di sini di rumah ni. Jadi saya bagi tempoh sebulan lagi lah. Bulan depan encik kena keluar. Tuan-tuan, kalau kita nak keluar rumah sewa, mungkin tuan rumah bagi tempoh dan mungkin kita ada boleh buat persiapan. Tapi kalau jenis tuan tak bagi tempoh, encik kena keluar lah, anak saya nak duduk rumah ni dan saya ada penyewa lain. Tuan-tuan, walaupun kita buat alasan apa sekalipun, dia kata awak kena kenang lah, tengok jasa saya buat, saya ubah suai sebesarkan rumah ni, saya baiki. Tak ada, itu rumah dia. Dan kita kena keluar daripada rumah dia bila dia minta balik. Tuan-tuan, begitulah keadaan kita berada di alam dunia ni. Sebagai bandingan mudah, bila sampai masa ketika kita kena balik menghadap Allah Ta'ala, maka kita akan tinggalkan semua yang kita hiaskan, yang kita seronok, yang kita banggakan. Walaupun kita seorang pemimpin yang sangat diharapkan oleh rakyat, walaupun kita seorang ibu, seorang bapa yang sangat-sangat diperlukan oleh keluarga kita, walaupun siapa kita dalam masyarakat, dalam dunia ini, tetapi bila sampai masa dan ketika bila Allah panggil kita balik, dan saat ketika itu tuan tak ada dah, kita kena ikut, kena jadi manusia yang tak ada apa-apa. Dan yang kita nak bawa ni Allah apa, tuan-tuan? Sebab itu kalau kita menyedari kehidupan alam dunia ni seperti kehidupan yang kita kena jaga-jaga, kita kena berhati-hati, maka tuan-tuan cuba renung.
apa sebenarnya yang kita cari dalam hidup ni. Sebab itulah ada orang macam-macam nak cari, tapi hakikat sebenarnya yang kita cari dalam hidup ni dua je. Yang pertama, dalam kehidupan kita ni tak kira siapa mereka, pangkat apa, kedudukan mana mereka. Yang pertama, mereka nak cari kalau boleh hidup dalam dunia ni, nak hidup yang senang. Tu yang siang malam kita bekerja, pagi petang, sampai kadang-kadang kita menggunakan ruang kesempatan mengambil hak orang yang bukan hak kita, menipu dan sebagainya. Berbagai bentuk manusia lakukan. Kenapa? Tujuan matlamat nak hidup senang. Tapi kalau kita buat benda tak betul, senang ke hidup kita ni? Kita bukan sekadar hidup senang, tuan-tuan. Kesenangan yang kita miliki ni, kita nak kalau boleh semuanya memperoleh keberkatan, kerahmatan dan juga memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Apalah artinya kalau kita memiliki kesenangan tapi hidup kita sentiasa dihimpit dengan dosa dan noda, perkara-perkara yang menyebabkan kita nanti yang menunggu kita lah azab sengsara. Sebab itulah di saat yang sama, di samping kita mencari kehidupan yang senang, maka kita juga, tuan-tuan, hendak satu lagi yang dinamakan kehidupan yang tenang. Tenangnya apa? Tenang bagaimana jiwa dan hati kita dekat dengan Allah Ta'ala. Sebab tu bila manusia yang berada di alam dunia, kalau menyedari hakikat ketenangan itu satu nilai yang sangat berharga, maka tuan-tuan, tenangnya kita. Kenapa? Kerana ada unsur-unsur yang kita tengok dalaman diri manusia, betul hubungan Allah Ta'ala, betul hubungan manusia. Betul. Apalah artinya kalau kita senang tidak memiliki ketenangan? Betul, tenang dan senang nampak benda mudah, tapi dua-dua perlu dalam kehidupan kita. Kalau kita tenang je, tak senang, tak jadi juga. Oh, hidup tenang je, tapi nak makan payah, minta-minta orang, tak jadi juga. Maka kita perlukan senang dan tenang, kerana inilah yang akan mengatur hidup kita supaya dapat merasakan kenikmatan, kebahagiaan. Apatah lagi kalau hidup kita memperoleh keberkatan di sisi Allah Ta'ala. Betul sekalian, berkat ni apa? Kalau tanya berkat ni benda, Ustaz, berkat ni khairum mamdud, kebajikan, kebaikan yang berganda. Hari ni Allah kurniakan kita nikmat rumah tangga. Dengan nikmat rumah tangga Allah kurniakan kita kediaman, anak, penak. Rupanya semua yang Allah berikan memberikan ketenangan hati. Tengok isteri semakin hari semakin sayang. Janganlah waktu kita masa baru kahwin, bukan main lagi, berkompang-kompang. Dah 5-6 tahun kahwin mula dah berlempang-lempang, bergampang-gampang, kan? Nak menunjukkan bila manusia menyedari hidup di alam dunia ni, kita cari sesuatu yang bernilai. Nilai kita bagaimana hidup kita, hubungan kita dan pembinaan kita dengan Allah Ta'ala. Sekejap sangat hidup ni, tuan. Sebab tu pernah satu hari Nabi SAW duduk dengan sahabat, kan, di antara perkara yang Nabi sebut dan di kalangan hidup ni, iaitu Nabi duduk bersama sahabat. Di antara yang Nabi berikan tanda-tanda bahawa dunia dekat kiamat, kan. Antara perkara yang kita kena renung dan antara perkara yang kita kena ambil iktibar ialah masa yang kita hadapi ni, masa yang kita lalu, yang berlalu terlalu pantas, sekejap sangat. Ni COVID-19, bunyi COVID-19 sekarang dah 20 dah setahun dah, tuan. Kita duduk dalam SOP yang sekarang kita lakukan kerana kita mentaati mengikut peraturan pemerintah dan juga peraturan. Patutnya sampai masa kalau zon hijau ni kita kena kembali kepada wafaraddu ilallahi wa rasul. Susun balik sah pertama, sah kedua. Bagi hak sah luar tu dia kena SOP baru balik lah untuk masjid ni. Ini kadang-kadang minta maaf, saya bukan nak komen, tapi kita tengok bagaimana bila berlaku sikit seorang jadi kelang kabut, tutup masjid dulu. Sekolah tak tutup, pusat beliau balik tak tutup, tapi tutup masjid. Kenapa? Takut supaya jangan ada kluster masjid. Tuan-tuan, kalau kita ni sebagai hamba Allah Ta'ala, Allah yang datangkan penyakit, Allah yang datangkan bala ujian, kenapa? Mesti ada sebab. Kalau kita renung kenapa Allah uji manusia dengan ujian berat ini, yang payah, kena ada sebab kenapa kita kena renung. Sebab bila manusia dalam keadaan syak dan main-main, Allah sebut dalam Quran bagaimana kisah perangai tingkah laku manusia. Balhum fi syakkin al-alun partakib yawma ta'tisama bidhal mubin. Tunggulah, nak Allah tunjukkan bagaimana bila manusia dalam syak dan main-main dengan Allah Ta'ala. Maknanya hidup kita hari ni, tuan-tuan, bila kita ada syak, ini asas pertama. Bagaimana keimanan nak datangkan ketenangan dalam hidup kita di sisi Allah Ta'ala bermula di mana? Bermula bagaimana keyakinan kita meletakkan Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dapat tak kita rasa, tuan-tuan, pergantungan pengharapan kita sungguh-sungguh Allah Ta'ala. Hari ini soal agama, main sendegurau je. Apatah lagi tanda-tanda akhir zaman selalu kita bincang. Di antara penyakit yang ada yang Nabi sebut antara umat Islam ni, umat manusia terutama orang akhir zaman, la yuttaba'u fil alim wa la yustahya minal halim. Dah sampai masa, tuan-tuan, keadaan manusia dah tak pakai dah para alim ulama. Sedangkan kita tahu para alim ulama ni bukan sebarangan orang.
Tapi kadang-kadang tengok bila tengok baca dalam kumpulan-kumpulan netizen sekarang ni, bila kutuk hina para ulama Islam, hina orang agama ni, sampai tak berlapik langsung. Dan ini yang kita bimbang bila Allah Ta'ala, bila Rasulullah menjelaskan wa iza tasabat ummati saqatat min anillah. Bila umat tu dalam keadaan caci maki, hina menghina dekat mereka, maka mereka terdinding, terhadang dari rahmat dan kasih Allah Ta'ala. Bila Allah tak pandang kita, tuan-tuan, benda lah kita ni dalam dunia ni, sedangkan kita menompang kat sini, duduk sini, kita mengharapkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, kita mengharapkan segala-galanya daripada Allah Ta'ala. Tetapi bila Allah tak peduli kita, maka Allah datangkan balak bencana. Kesan apa? Kesan perbuatan, perangai, tingkah laku kita, sikap kita, bagaimana kita dengan agama, bagaimana kita dengan urusan kita, hidup kita dengan Allah Ta'ala. Bila kita menjalani hidup ini, tuan-tuan, kita ada peraturan. Agama mengajar manusia adab dan akhlak. Agama mengajar manusia bagaimana melakukan ketaatan, bagaimana untuk melakukan ketundukan, kepatuhan bermula pada apa? Pada hati kita kena betul dengan Allah Ta'ala. Bila hati betul, insya-Allah nyalin betul. Betul lah, lingkungan ketaatannya dua. Bila sebut taat, ketundukan, kepatuhan, untuk wujud zon lingkungan ketaatannya ada dua. Yang pertama, kena betulkan niat kita, kena betulkan hati kita, kena betulkan hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Sebab tu nak tahu kualiti kita baik tidak, tuan, tengok. Kalau orang tu rumah tangga tu, suami, isteri semayang, anak-anak tak beres, insya-Allah beres. Kita kadang-kadang tak, tuan. Kualiti hubungan kita, waktu tengah susah, jatuh, bankrupt ke, tak ada kewangan ke, masa tu baru lah kita nak semayang hajat, nak berdoa, lama kat tikar semayang, buat semayang duha, ada berbagai semayang kita minta. Seolah kita nak jet Allah, ya Allah bagilah yang aku hajat ni. Tapi bila senang sikit, bila kita duduk mewah sikit, kita selesa sikit, kita lupa dah. Nak berzikir tak ada masa, nak baca Quran tak ada masa, nak tengok orang susah sekitar kita tak ada masa, nak bercakap soal agama pun kita tak suka dengar orang cakap. Bermakna penyakit yang ada kerana hati kita bersangka buruk dengan Allah Ta'ala. Bila benda ni yang melingkari kita, tuan-tuan, ini tanda-tanda satu, Allah cabut ketenangan, kedamaian dalam hati kita, dan kita akan tak dapat rasa kemanisan. Betul, kita baca banyak dengar kisah-kisah kan, bagaimana orang bila makin hari makin meningkat usia dia rasa apa sebenarnya dia cari dalam hidup ni. Kan saya ingat satu ceramah yang disampaikan oleh Ustaz Hanafiah. Mungkin tuan-tuan pernah jemput sini kot. Ustaz yang kena kanser, tapi bagaimana keyakinan, pergantungan harapan sungguh sehingga Allah Ta'ala berikan. Kalau ikut tempoh meninggal, dah meninggal dah. Tapi baru ni zaman Covid dia hanya kerja sebagai penceramah. Zaman Covid dia pergi jadi pengantar makanan. Kan kita baca kisah dia. Mana orang ni berwatak yang sangat baik. Dan bagaimana pengalaman dia ceritakan kisah pada satu hamba, satu insan yang usia hampir menjangkau 50-an, nak naik 50-an, dan ketika itu hidupnya terus tak damai, tak tenang, susah hati. Dan tengok rumah tangganya makin menghimpit, anak-anak tak erti nak dididik, kemudian isteri dah tak mau mentaati, rumah tangga tak memberikan ketenangan dalam hidup dia. Dan dia akhirnya kembali U-turn, duduk kat masjid dengar, dan adalah ustaz sentuh sikit. Sebenarnya menjadi penghalang doa kita, hajat kita, masalah kita ialah kerana dosa-dosa kita. Jadi ada dosa yang kita lakukan, Allah tak ampunkan. Walau kita minta, sebenarnya bila dosa kita melibatkan orang lain, ni kena hati-hati kan. Kalau dosa dengan Allah Ta'ala, boleh kita mohon ampun, Allah kita bertaubat. Tapi kalau dosa kita dengan orang lain, terutama dengan siapa? Dengan mak dan ayah, dengan ibu kita, dengan ahli waris kita, orang yang ada hubungan silaturahim dengan kita. Dan akhirnya dia merenung, dia kata cuba cari balik. Tuan-tuan pergilah, kalau jiwa tak tenang, tak damai, masalah Allah tak tenang, himpit kehidupannya, cari di mana kesilapan yang pernah kita lakukan yang menyebabkan kita menjadi terhalang daripada rahmat dan perhatian Allah Ta'ala. Dan dia balik, tuan-tuan, balik jumpa mak dia, merayu minta mak, kalau saya ada salah minta maaf, minta ampun. Tapi mak kata, awak tak ada, awak bagus sangat, awaklah bantu mak semua. Kemudian dia anak yang baik, tuan. Tapi bila dia desak mak dia, lalu terlintas di hati mak ni, teringat berapa tahun dulu ketika remaja anak ni, di saat ketika dia beli seluar jin, dan mak ni tahulah bila basuh pakai basuh pakai tangan ni, dan nak buang ni, dia bubuh klorak, dan seluar tu terkena klorak dan bertumpuk. Bila tengok seluar dia begitu, tuan-tuan, sayang kat seluar dia, dia boleh kata kat mak dia, mak ni orang tua tak ada otak. Rupanya bila perkataan orang tua tak ada otak tu, mak tu melekat dekat hati tu, aku tak maafkan kau, meleleh air mata mak. Cuba bayangkan dosa yang dilakukan ketika usia dia belasan tahun dulu, rupanya itulah yang menghimpit hatinya,
menyebabkan dia rasa resah, gelisah. Allah tarik nikmat kebahagiaan rumah tangga, anak-anak payah nak didik. Tuan-tuan, mungkin kita kadang-kadang mungkin kita nampak biasa-biasa. Hari ni tuan-tuan tengok bila kita datang masjid, kita jadi ahli masjid, Allah pilih dah. Kita jadi datang kuasa masjid, duduk di masjid, jadi orang masjid. Tapi hati kita tak suka dalam majlis ilmu. Waktu orang mengajar, kita pun tak suka. Lah, ustaz ni apa barang? Ustaz aku boleh. Allah datangkan sifat kesombongan. Allah datangkan sifat-sifat angkuh kita. Dulu lain tuan-tuan. Kita kena balik. Kita nak balik dengan Allah Ta'ala. Kadang-kadang tak mau dengar. Kita banyak komplain, banyak songeng kita dengan isu berkaitan dengan masyarakat, isu kan kehidupan kita. Kita rasa kita terbaik, kita rasa kita sempurna. Tuan-tuan sekalian, satu pengalaman nak cerita dengan tuan nak kongsi lah. Saya satu hari lepas main subuh, kebetulan lepas cakap borak Tuan Imam, dia ajak minum. Cakap tak apa, saya dah hal hari ni. Saya pun keluar. Bila keluar, kebetulan nampak seorang pakcik jaga ataupun pegawai keselamatan duduk dengan dia. Tanya pakcik, dia mana lama? Dah lama kerja ni? Saya lama dah ustaz, daripada pencen askar dulu sampai sekarang kan, sampai sekarang macam-macam tempat kerja dah. Lepas tu saya tanya, pengalaman bekerja banyak tempat ni tentu apa, banyak pengalaman ni? Dia kata macam-macam. Tuan-tuan, tengok orang yang lembutnya hati, perkataannya sangat menghormati kita, dan cara bercakap pun senyum je. Saya tanya dia, anda boleh tak kongsi sikit pengalaman masa kerja macam mana? Dia cerita tuan, dia kata dia pernah dulu bekas tentera, kemudian dah nak meneruskan kehidupan anak-anak ni, kena bekerja cari rezeki, dan alhamdulillah dengan kerja sebagai ni Allah takdirkan dulu mula kerja kat company syarikat orang Cina, dan kemudian dapat kerja di bank, kemudian di jabatan kerajaan, menjagalah kena-mana, maksudnya jaga keselamatan lah. Dan hari ni Allah pilih, dah tua-tua ni Allah pilih jaga kat masjid. Saya rasa tentu berbeza tuan. Kata lain ustaz. Dulu waktu tugas dekat pusat atau tempat orang bukan Islam, orang Cina, dia orang ni memang baik ni. Dia kata memang baik. Tapi memang dia kasar, dia tegas. Soal keselamatan kerja tegas. Tapi sumbangan, hadiah macam-macam dia bagi. Kalau hari-hari perayaan tertentu ni ada je sumbangan, bukan untuk kita, untuk ahli keluarga pun dia bagi. Begitu juga kat bank. Tapi dia kata kat masjid ni lain sikit lah, yang saya rasa lah. Cuma saya rasa beruntung lah, sebab saya dapat jaga berjemaah, paling pun hujung-hujung pun dapat juga sebab jaga sembahyang. Dulu mungkin taklah macam ni, tapi duduk kat masjid ni dia lain sikit ni. Orang masjid ni, dia katalah, saya pun cerita tuan-tuan kan, dia kata kat masjid ni, orang masjid ni lain. Kadang-kadang tersenyum, dia tegur, tak menjawab, buat tak layan, dia buat tak tahu ni. Tuan-tuan, kalau kita tengok daripada cetusan hati insan ini, besar kemungkinan tuan, kita rasa kita sempurna. Kita rasa kita hari ini Allah dah pilih jadi orang yang makmurkan masjid Allah Ta'ala. Tapi ada benda penyakit yang jadi penghalang kita menjadi hamba yang boleh mendapat rahmat dan kasih Allah. Sifat kita, faham kita. Sebab tu kita tengok dalam hidup kita ni tuan. Tuan-tuan tanyalah di hospital ke di mana-mana, orang berpenyakit macam-macam jenis kan. Siapa yang pengalaman bekerja di hospital, lagilah banyak perangai tengok laku orang sakit ni. Tetapi tak pernah kita dengar di kalangan orang yang kena sakit darah tinggi, kencing manis dan berbagai bentuk penyakit zahir yang ada yang boleh dirawat di hospital, punca penyakit itu akan menyebabkan mereka akan dihumban ke dalam api neraka, diazab di alam barzah. Ada ke dengar cerita? Ada dekat ustaz-ustaz baca kisah-kisah atau pengalaman bagaimana keadaan daripada hadis dan Quran yang menceritakan orang ni diseksa, diazab di alam kubur. Kenapa? Kerana dia kena kencing manis, kerana dia kena darah tinggi, kerana dia kena berbagai penyakit yang boleh rawat di hospital. Tak tuan-tuan. Yang menyebabkan manusia diazab di alam barzah, susahnya penghisapan di padang mahsyar, payah hentikan sirat, dan sehingga disebabkan dia akan masukkan neraka. Kenapa? Kerana penyakit-penyakit berpunca pada hati dia. Bila hati kita ni tuan-tuan jauh dengan Allah Ta'ala, tak dapat merasai kewujudan kita sebagai hamba Allah Ta'ala, tak merasa kita sangat mengharapkan Allah, tuan-tuan, datang sifat sombong, sifat sangka buruk dan berbagai bentuk. Contoh paling mudah lah, katalah kita duduk masjid Tariq Az-Ziyad pun, masjid Tariq Az-Ziyad. Kita ni bukan siapa-siapa pun, jemaah biasa, orang pun tak pandang kita. Tapi kerana hati kita dah pencen, dah tak ada jawatan pun, dah duduk ni, kita pun seronok datang masjid dengan kelas ilmu, jumpa kawan-kawan. Duduk rumah seorang tak ada benda juga kan. Tapi di awal pagi setiap subuh, kita lah orang yang pertama. 5:30 sampai dah, tengok masjid gelap lagi, terpasang lampu. Kemudian kita pembentang sejadah Tok Imam, tengok
Kita bukan AJK, bukan tok siap pun, tapi saja seronok nak buat. Hari pertama, kedua, ketiga, masuk seminggu, masuk 2 minggu, kita mula. Kawan di minggu ni, kawan dah tahu ke masjid ni. Tok imam, tok siap entah ke mana, tak nampak muka pun. Kan? Kau pasal lampu. Tuan-tuan, kita mula nak bercakap kan. Bila kita rasa ada benda yang tersirat di hati kita, tak puas hati dengan orang lain, kita mula bercakap. Nak buat baik, buatlah. Nak pasal lampu, nak pasal silakan. Kita buat awal tu ikhlas. Kerana kita rasa kita ada tanggungjawab. Tapi bila kita tengok, saya buat ni, dia dapat gaji, dapat upah. Dia jadi imam dapat gaji, kau tak dapat apa. Kita mula datang bersama. Aku jadi imam. Kita mula mengungkit, kita mula menceritakan. Bila datang sifat sum'ah, sifat suka mencerita-ceritakan, memperheboh-hebohkan apa amalan kita bimbang tuan-tuan, dia akan jadi haba'an mansura, akan menjadi debu berterbangan. Alah ruginya kita. Contoh ni musim maulid ni, orang tegur kita, haji nampak tak sihat, dia lengok korang tidur kan, tak sihat kan? Tak, saya ni bukan apa, sepanjang mula 1 Rabiul Awal ni sampai sekarang ni, memang malam tu saya tak tidur lah. Bangun pukul 3.30 sampai subuh tu saya memang tak tidur, baca Quran, mengaji, siang puasa. Orang tak tanya pun awak buat benda tak. Tapi kenapa kita suka nak pamerkan, nak cerita? Kalau tak cerita orang tak tahu who I am, kita rasa rugi sangat. Apa yang kita buat, kita rasa rugi. Makna tuan, bila sampai peringkat bermula dengan sifat sum'ah, mula suka bercerita-cerita, dia akan datang rasa satu perasaan, iaitu kita cuba kalau boleh nak datang orang rasa kita ni terbaik. Dia akan datang rasa kita bagus. Maka sifat yang dikatakan sum'ah, riya dan ujub ni rasa kagum, akulah, kita rasa kita terbaik. Bila datang 3 sifat ini menguasai diri kita, dan inilah yang menghancurkan ibadah kita, yang menghancurkan amalan kita, yang menyebabkan kita, dan tuan-tuan, kerana apa banyak sekali amalan kita dengan sebab kita lakukan, tapi kerana ada sifat penyakit hati dalam hati kita, maka inilah punca menyebabkan Allah tak terima amalan kita, dan kita menjadi hamba yang dikatakan tak mendapat apa-apa dari apa yang kita lakukan. Betul, pagi ni tuan-tuan tengok bagian antara perkara lah yang kita rasa bahawa sesungguhnya nak jadikan hidup kita sebagai manusia yang sangat bermanfaat bukan senang tuan. Kita bermula pada melihat bagaimana orang yang paling mudah lah kalau nak tengok kita ni payah macam mana nak katakan kita ni masuk golongan yang Allah cabut rahmat, Allah hadang kita daripada perkara-perkara yang baik ni. Antara puncanya di mana? Kita boleh cek diri kita lah. Begini saya nak bawa 2-3 tip lah. Macam mana kita cek diri kita ni betul-betul ke dengan Allah Ta'ala ataupun kita tidak. Sebab itulah hidup dalam dunia ni Allah sebut, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radatnahu asfala safilin illa allazina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Ayat ni kita pun hafal dan ramai orang tahu, dan kita pun selalu baca dalam sembahyang kan. Cuma di penghujung ayat tu yang dia katakan falahum ajrun ghairu mamnun. Bagaimana suatu amalan perbuatan yang kita lakukan tuan, dia menjadi infinity. Maksudnya Allah berikan isti'anah illal ladzina amanu wa amilus solihat. Orang yang tak akan jatuh martabat nilai rendah serendah-rendah sisa ta'ala siapa? Kecuali 2 jenis manusia. Yang pertama beriman dan beramal. Beriman kita okey, kita dah beres. Memang kita termasuk orang beriman. Tapi soal beramal tadi, wa amilus solihat. Maksudnya orang yang beramal ni bagaimana amalan-amalan yang kita lakukan yang menjadikan amalan tadi kita mempunyai falahum ajrun ghairu mamnun. Dapat satu amalan yang kita lakukan, dia menjadi suatu anugerah yang Allah kurniakan infinity sampai ke akhir hayat kita, sampai kita mati, sampai ke alam akhirat nanti kita masih dapat nikmat apa yang kita lakukan. Tuan-tuan sekalian, antara tanda-tanda lah paling ringkasnya, antara ciri-ciri yang kita tengok bila Allah Ta'ala takdirkan, ini jelas pada yang kita boleh nilai diri kita lah, pada pandangan kita sendiri, dan kita cuba cek diri kita sendiri. Cuba tengok antara benda-benda yang melengkungi hati kita, perasaan kita, jiwa kita, yang menyebabkan kita ni terdinding, terhadang, tercabut rahmat Allah. Yang pertama pun tuan, dalam hati kita bila soal buat baik, benda-benda baik, melakukan kebaikan, dia ada nilai kebencian. Kita tak suka lah nak cakap banyak ustaz ni nasihat, tak yalah, cakap tu sama je. Bila ada perasaan benci kepada benda baik, nasihat-nasihat baik,
kata-kata baik tuan, ini di antara punca. Saya sebut tadi di awal tadi, di mana antara tanda-tanda dekat kiamat nanti Rasulullah menjelaskan perangai tingkah laku umat akhir zaman, la yuttaba'u fil alim wa la yustahya minal halim. Makna orang-orang alim ni orang tak pakai dah, orang tak ikut dah. Mana kata-kata nasihat orang-orang baik orang tak hormati dah. Kalau orang masjid ni orang baik tuan, tapi kalau orang masjid tegur kita pergi tengah jalan, atau tuan mungkin satu grup buat pergi ke TC Teluk Cempedak, kita pakai pakaian biasa, kemudian kita bergerak, kita tengok budak-budak yang duk lepak-lepak, 2-3 orang kita tegur. Kalau budak-budak yang baik tuan masih lagi mau mendengar nasihat kata-kata baik, ni memang dia anak orang baik ni. Tapi kalau kita tegur sikit bagi tahu dia melenting mawar kita, ni antara tanda-tanda lah. Orang yang benci kepada nasihat-nasihat dan kata-kata yang baik dan perkara-perkara baik, ini tanda pertama Allah Ta'ala hijab hatinya dan dia sukar untuk mendapat rahmat, dan dia jauh daripada apa-apa yang Allah akan kurniakan kepada nikmat untuk dia merasai kewujudan dia sebagai hamba Allah Ta'ala. Tuan-tuan, ramai orang bercita-cita nak jadi baik, tapi belum tentu dia boleh buat baik. Ramai orang berharap dan bersungguh-sungguh nak jadi dirinya baik, tapi kadang-kadang Allah tak pilih dia menjadi orang baik. Tetapi kita rindah Allah pilih menjadi orang baik, duduk di suasana lingkungan tempat orang baik, tapi kita tak suka kebaikan, adalah something wrong somewhere dah. Contohlah ini bandingan, bukan kita nak ngata ke orang, kita nak tengok bagaimana kita menilai diri kita sendiri. Samalah anak-anak kita tuan, kalau nasihat mak ayah, wala yustahya minal halim, mana mak dan ayah ni orang baik lah. Kalau mak dan ayah nasihat jangan buat begini-begini, anak-anak tak dengar cakap tuan. Kadang-kadang kita sendirilah, bila anak kita yang Allah Ta'ala takdirkan kita memiliki kuasa sebagai seorang ayah, kuasa sebagai seorang ibu pada anak kita, bila kita tegur, degil, babe tak nak cakap tuan, tentu kita akan buat tindakan ataupun kita akan gunakan kuasa kita atas anak kita. Kenapa? Kedegilan dia, kebabilan dia, dan tak mau dengar cakap dia, dan dia melakukan suatu benda yang bercanggah dengan kehendak kita. Tuan-tuan, kita akan gunakan kuasa kita, power yang kita ada, kita sebat, kita rotan, tak kira apa, kadang-kadang paling kat halau dia keluar rumah kita kerana kita ada kuasa. Kalau kita bandingkan sebagai, tak boleh banding tapi nak buat sebagai analogi mudah lah, bagaimana kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan sikap perangai kita, keangkuhan kita, kesombongan kita, kegagalan, kedegilan kita, tak mau tunduk dan patuh perintah Allah, dan kita menghina Nabi, menghina Rasul, terlibat dengan amalan ajaran sesat. Kalau Allah Ta'ala tu bersifat macam kita lah, contoh ini tak boleh banding tapi nak buat analogi mudah, kita fikir tentu tuan-tuan, bila kita dah degil, dah babe, anak tu degil babe, kita tak sayang dia, awak pergi berambus lah, tak ada rumah mak ayah ni kan, sebab kita benci dia, tak suka dia, dan kita tak akan beri apa-apa yang sepatutnya boleh kita beri pada dia. Tapi kalau anak tu kita sayang, dia menghargai kita, tentu tuan-tuan, anak minta RM5, kita dengan senang hati bagi RM10, kita akan menjadi pemurah dengan anak kita. Itu sebagai bandingan analogi mudah. Begitu kehidupan kita di alam dunia. Seperti tadi, fartakib yaumut ta'ti samadu hamubin. Bila manusia dalam keadaan syak dan main-main, tunggulah akan datang apa dia? Ad-dukhan. Duhan ni azab lah, sengsara. Ya rusyan nas, yang akan meliputi manusia. Tak kira siapa. Betul, kadang-kadang tengok mungkin lah dengan sebab kerana kedegilan kita, kerana kebabilan kita, kerana kesombongan kita, maka Allah turun balak ni. Lepas tu saya ingat dengan satu perbincangan yang mengatakan marahnya bila ada seorang lelaki berpakaian perempuan pergi ke Mekah, kemudian awak buat macam perempuan dengan grup awak viral pula. Ini yang kita Malaysia tahulah, dunia semua tahu okey ni. Tuan-tuan, bila orang tanya, tengok tak ada apa pun, dia beranggapan tak ada apa, tak ada apa pun, tak ada. Tuan-tuan, bila Allah nak turunkan, Allah nak murka, nak turunkan balak, nak turunkan ancamannya, ujiannya, dia bukan mesti pada si fulan yang melakukan perbuatan tersebut. Ini semua kena. Maknanya mungkin disebabkan seorang perbuatan menghina dan melakukan perkara-perkara yang dicanggah, yang bercanggah di tempat yang baik di sisi Allah Ta'ala, tuan-tuan, akhirnya semua orang tak boleh pergi Mekah, semua tak boleh pergi umrah, semua orang tak boleh lagi. Tuan, kita hari ini berharapan hati kita boleh sambut Maulid Nabi, kalau boleh nak pergi menziarahi makam baginda Nabi, rasa seronok sana, ibadah seronok sana, kita tahu tempat-tempat makbul doa. Tapi dengan walaupun kita memiliki kewangan, kita ada masa yang banyak, kita ada segala-gala, tapi bila Allah tak izinkan, mungkin dipunca sebab orang-orang yang angkuh, yang sombong ni, yang mereka main-main dengan hukum Allah Ta'ala.
perli sendagura, nampak kita kecil tapi kesan dia akan melibatkan semua. Ya yaghshan nas, yang akan meliputi, tak kira siapa awak tak boleh, bila Allah dah mula menjadi menguji mereka dengan ujian berat. Jadi tuan sekalian, sebab itulah saya sebut tadi, bila hati tu rasa benci, payah kita tuan. Yang kedua, tanda hati kita ni ataupun menyebabkan kita ni payah ataupun terhadang kita tuan, makin hari makin tua, cuba renung, audit diri kita daripada muda sampai umur sekarang ni. Tentu banyak dosa-dosa kita ni, dosa yang tersedar, tak sedar. Tapi dengan dosa-dosa yang kata kita ada tuan, kita payah nak menangis, payah nak mengalirkan air mata, dan kita rasa kita masih sempurna. Kita tak terasa bahawa satu hari nanti tuan, bagaimana saat kita nak kembali menghadap Allah Ta'ala. Saya cerita tu pengalaman, mungkin benda ni biasa tuan-tuan. Ada seorang Allah kawan saya jumpa dia lama dah. Kemudian pagi tu lepas kuliah subuh, dia pun tegur, dia bagi RM50. Dia kata, "Ustaz, ni untuk belanja anak yatim." Saya cakap, "Lama tak jumpa Haji, pergi mana?" "Oh, saya sakit Ustaz, duduk kat hospital lama, koma, tak sedar." Saya pun tak dengar berita dia kan. Kemudian tuan-tuan, dia menceritakan pengalaman ketika Allah Ta'ala takdirkan koma, duduk di hospital. Setiap orang datang, walaupun dia dengan bantuan pernafasan, makan pun pakai saluran, tapi Allah Ta'ala berikan dia pendengaran. Setiap orang datang yang ziarah dia boleh kenal suara-suara yang datang tu, dan dia boleh dengar orang bercakap sekitar tu. Cuma dia tak boleh nak berinteraksi dia. Dan sehinggalah satu hari, bila dah lama anak-anak buat keputusan untuk cabut. Sebab dia bila sampai peringkat satu masa, dia melekat ni. Bila masuk alat saluran pernafasan, tak apa, yang saluran dalam dia melekat, dia melekat pada daging. Jadi bila nak cabut, anak setuju. Dia kata dua je, kalau cabut ni sama ada hidup atau mati. Hari nak cabut tu, ni cerita pengalaman dia lah. Hari nak cabut tu, biasanya anak datang, tapi hari tu anak kebetulan tak dapat datang. Pegawai yang bertugas, dia tahu memang dia ni biasa diwudukkan untuk sembahyang, dan pegawai yang bertugas pagi tu datang, dia tepuk pakcik, dah masuk subuh, saya wudukkan, dan hari ni kita akan cabut ni kan, dalam pukul 11 nanti. Mungkin subuh ni subuh terakhir bagi pakcik. Tuan-tuan, bila dengar perkataan subuh terakhir bagi pakcik, tuan-tuan, ketika itu bayangkan, kita kalau tengah sihat, segar-bugar ni, istighfar, "Abang, bangunlah sembahyang subuh. Subuh ni subuh terakhir bagi abang." Kita kata apa? Memandai awak kan. Kita akan hi'eleh. Tapi tuan-tuan, di saat ketika dia sangat-sangat mengharapkan penyembuhan, di saat ketika dia Allah uji keadaan begitu, bila dengar perkataan ungkapan subuh terakhir, tak ada lain, ya Allah, seandainya kehidupan ni baik untuk Allah, minta Allah sembuh dan dia kembali sebagai biasa. Tapi kalau kematian itu baik untuk Allah, minta Allah ampun dan selamatkan dia di alam-alam berikutnya. Dan dia ingat tuan-tuan, selepas solat subuh dia ingat satu je, dia sentiasa ulang baca apa? Baca doa Nabi Yunus AS. Itu dia kata, Allahu Akbar Ustaz, Allah takdirkan pukul 9 tu saya sedar boleh bangun, saya sendiri nak cabut, kelang kabut nas ni, dan lepas tu Alhamdulillah sampai hari ni saya sihat. Tuan-tuan, kita tak tahu, tengok rupanya bila cek balik, tentu ada kebajikan-kebaikan amalan yang dilakukan. Dan bila saya cek senarai dia ni, ialah antara orang yang transfer masuk dalam akaun kita, ada 3 buah kebajikan, tengok dia ada hantar, ada kebaikan. Ini maknanya tuan-tuan, mungkin amal kebaikan yang kita buat ikhlas kerana kita tahu Allah Ta'ala Maha Pemurah Penyayang, dengan sebab amalan kebaikan yang kita buat tu, Allah berikan kemudahan, Allah berikan keselamatan, Allah berikan penyembuhan dan sebagainya. Dan pernah kita baca kisah yang berlaku di Arab Saudi kan, bila seorang perempuan yang kena kanser tahap 4, memang dah tak ada rawatan, dan dia tahu pembedahan ni cuma membuang akar dan menentukan lepas pembedahan ni tak tahu sama dia sembuh tidak, dah kemo dan sebagainya. Dan kebetulan keadaan tengah teruk sakit, maka dia mengambil pembantu rumah dia sebagai menolong, mana anak-anak dia ambil orang Indonesia.
Bila pagi Indonesia jaga dia, bersihkan dia, dan bila semuanya dah beres, dia duduk cam tengok selama tempoh 2 minggu. Ni kontrak 2 tahun ni. Selama tempoh 2 minggu tengok perempuan ni duduk dalam bilik air. Seminggu lama duduk bilik air. Dia pun akhirnya bertanya. Dia panggil perempuan bantu ni, kenapa awak duduk dalam bilik air lama? Dan perempuan ni jelaskan, dia kata, saya datang ke sini selepas 12 hari saya melahirkan anak, tapi dapat tawaran susu datang sini. Jadi saya duduk bilik air lah, saya perah payudara ni takut jadi penyakit, mengeluarkan susu. Bila ibu ni dengar, orang beriman tuan-tuan, memang hidup dengan Quran dia baca. Bila dia dengar perkataan pembantu rumah ni yang dia baru melahirkan 12 hari, anak dia datang ke sini masih dalam pantang lagi. Dia panggil dia bincang anak dia kata macam ni lah. Dia bayarkan semua perjanjian kontrak selama 2 tahun tu, habiskan gaji awak ambil dan dibelikan tiket terbang, besok awak balik. Sebab awak lebih berhak jaga anak awak daripada jaga saya. Saya Allah jaga. Tuan-tuan, selepas berikutnya perempuan ni pergi cek untuk rawatan pembedahan. Doktor rasa satu benda yang pelik. Ditanya di mana rawatan ni buat, rupanya kanser sembuh. Kadang-kadang tuan ni berita-berita yang bercerita-cerita benda yang kita baca, yang kita dengar, satu benda yang luar biasa. Allah yang menyembuhkan. Nak menunjukkan besar kemungkinan hidup kita tuan. Kalau mungkin kita ni bukan orang alim, ilmu tak banyak, tapi ada satu amalan yang istiqamah, yang konsisten, yang kita lakukan dalam hidup kita daripada muda sampai hari ni. Rupanya ini asbab kenapa Allah muliakan kita. Tuan-tuan, Allah Ta'ala muliakan manusia ni atas 2 sebab. Yang pertama, bila Allah Ta'ala menutup segala keaiban yang ada diri kita. Hari ni tuan, dosa-dosa kita banyak, tapi dengan perangai tingkah laku zaman muda, mungkin kita seorang minum arak, penagih, berbagai bentuk kejahatan kita. Tapi bila kita Allah tutup aib kita tuan, kita mulia di sisi manusia. Tapi kalau kita dah Allah tutup aib, tapi masih lagi mempamerkan keburukan perangai tingkah laku kita, ada something wrong somewhere. Ni kena check balik. Yang kedua, Allah muliakan kita bukan sekadar menutup aiban kita, tapi Allah Ta'ala mengampunkan segala dosa-dosa kesilapan kita. Lepas tu bila Allah ampun dosa, ini sangat mulia. Maghfirah, keampunan Allah. Memang di dunia tuan, maghfirah tak ada nilai, tak berharga. Tapi kena ingat, di saat nanti kita kembali menghadap Allah Ta'ala, maka keampunan Allah inilah suatu benda yang sangat-sangat kita harapkan, benda yang sangat berharga di saat kita berhadapan dengan hari Mahkamah Agung, saat kita berada seksa di alam barzakh, saat menentukan ke mana hala tuju hidup kita, sama ada masuk syurga ataupun ditentukan ke dalam neraka. Maghfirah Allah sangat berharga kita. Maka untuk marilah kesempatan ruang kita ni, bila kita cek di kita kenapa kita payahnya nak mengalami air mata. Ainun bakat setelah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Renung bangun tengah malam fikir, payahnya kita keras air mata, terlihat air mata. Tengok tuan, orang yang mudah menangis, hatinya lembut. Kelembutan hati ni tengok dia mudah belas kasihan, suka menolong, membantu orang, dan dia merupakan orang khairun nas anfa'un nas. Dan setiap detik hidup dia kalau boleh nak buat baik je. Kita kena ingat tuan, dalam hidup kita kita cek balik agaknya apalah amalan yang kita buat ni. Sama ada tolong orang ke, bantu orang ke, bantu anak yatim ke, tak kira apa bentuk, sama amalan fardiyah kita, solat malam kita ke. Kalau susun dah hari berapa sunnah katalah ada 7 sunnah harian Nabi tu, daripada 7 tu berapa yang kita betul-betul istiqamah, konsisten. Dan untuk akhir tuan, satu pengalaman mungkin nak berkongsi tuan. Satu hari pernah saya berhenti nak sembahyang duha je, cadang ni. Lalu saya tengok orang ramai, lalu kat masjid saja Allah gerakkan hati nak pergi masjid tu, padahal tempat lain boleh berhenti kan. Tapi pergi tengok ramai ni orang, kita pun parking kereta bersusah tu, bukan dekat parking tu, masuk ke masjid, kemudian tengok ada apa masjid dia, seronok, gerakkan hati tu nak pergi. Bila sampai ke masjid tengok rupanya ada kematian, dan kita rasa kagum. Subhanallah, ramainya orang nak membayang, menanti untuk menjembahyangkan atau solat jenazah tersebut. Siapa ya istimewa sangat ni? Kan kita pun sama lah, dengar masuk kebetulan sempat kita dah duduk, kita sembahyang siap solat, kebetulan kena imam, tanya imam macam sembahyang Jumaat hari tu orang datang tanya imam, siapa yang meninggal ni? Disebut nama Haji sekian-sekian, kita pun tak kenal kan, dia pun bukan orang terkenal pun. Dia kata orang tak kenal sangat Ustaz, tapi dia ni ada benda luar biasa lah. Yang benda lah amalan dia.
Allah Ta'ala beri kelebihan sampai begitu. Inilah kematian-kematian yang kita kena cemburu, kita kena cemburu. Macam mana orang ni mati datang menyembahyangkan jenazah, mendoakan sebelum dihantar menemui Allah Ta'ala dengan keadaan yang ramai jumlahnya. Takkanlah dalam ramai-ramai tak ada satu pun yang Allah makbulkan doa, memberikan kebaikan kehidupannya selepas dia hantar menemui Allah Ta'ala. Kemudian bila tanya Tok Imam kata satu yang saya cam haji ni satulah. Dia bila pindah sini, sifat dia kalau masjid ni ada 7 tabung. Ada 7 tabung masjid ni. Dia tiap-tiap pagi datang tu, dia datang awal pagi, dia akan pergi setiap tabung, satu tabung, tapi dia berapa dia masuk Allah Alam tak tahulah. Tapi itulah setiap hari tabung masjid dia masuk. Dan yang kedua, dia ada sudut khas dalam masjid tu, tu tempat dia macam mana, belah kanan. Belah kanan imam, dia duduk ujung tepi tu. Situlah dia bentang sejadah, dan kalau nak tahu dia ada itu tak pergi rumah nak cucu, adalah situ. Kalau dia tak ada, mungkin keluar tak adalah di situ. Makna tuan-tuan, sifat dia adalah orang yang datang awal ke masjid tapi dia menjadi jutawan, bersedekah. Dia tak kira tabung apa, dalam tabung banyak lah. Tabung anak yatim, tabung ma'had, tabung ada masjid, Masya Allah. Tak benar kan? Tak boleh. Mana boleh tabung lah. Tuan-tuan, kadang-kadang orang urus anak yatim, uruskan ma'had tahfiz, bukan ada duit. Guru tu mengharapkan bantuan, kadang yuran budak pelajar ramai, mak ayah tak bayar yuran. Dengan sebab kita membantu tabung yang ni tuan-tuan, menampung kekurangan kesusahan mereka. Kita kadang-kadang jadi datang ke masjid nak tak tabung tak boleh, tutup stil tak boleh, diharam, sampai mengharamkan orang nak ambil tompang. Kita membantu tidak. Tuan-tuan sekalian, sikap kita. Yang kedua, bila tengok dia ni, satu lagi Tok Imam dia, kelebihan dia apa? Bila ada isu-isu sikit nak bincang, nak mengumpat politik, dan minta maaf lah saya dah hal, dia tak mau dengar dan dia tak mau campur, dia tak mau melibatkan diri dengan perkara-perkara yang boleh menyebabkan mengaib ataupun yang menyebabkan ada unsur-unsur mengumpat orang. Tuan-tuan, yang tu yang Tok Imam tahu. Hak lain wallahu alam, nak menggambarkan tentu ada kebajikan kebaikan yang dilakukan, Allah akan muliakan. Dan tengok tuan-tuan di kalangan sahabat Nabi SAW, mungkin satu nama yang saya nak cerita ni lah, kita jarang dengar nama ni. Nama Salim Maula Huzaifah. Seorang sahabat Nabi nama Salim Maula Huzaifah. Salim Maula ni seorang hamba, tuan-tuan. Dia menjadi hamba kepada Abu Huzaifah. Dan ketika Abu Huzaifah convert Islam, dia menawar kepada Salim ni supaya aku mendekakan kau, tapi dengan syarat engkau masuk Islam. Salim Maula sangat menanti-nanti. Dia orang cerdik, budak yang bijak. Dan sehingga dia bila convert Islam, Abu Huzaifah menjadikan Salim Maula ni sebagai anak angkat. Tapi turun syariat tidak melarang dia anak angkat, maka dia kahwinkan Salim Maula dengan saudara terdekat dia. Dan keagrapan kasih sayang mereka, sama-sama belajar mendidik, dan Salim Maula ni orang cerdik dan mudah menghafaz, dan dia merupakan orang yang memiliki suara yang sangat baik dan bacaan Quran yang sangat bagus. Dan sehingga Nabi menjelaskan di antara 4 sahabat, kalau nak baca Quran, nak belajar Quran, belajar pada dia. Salah seorangnya Salim Maula Huzaifah. Mungkin kalau tuan-tuan pergi ke Madinah, kita selalu kalau pergi Madinah, kita akan pergi ziarah satu masjid. Masjid pertama yang nama Masjid Quba kan. Masjid Quba ni satu masjid yang memang kita tak akan tinggalkan program ziarah di Madinah. Rupanya Salim Maula ni merupakan imam pertama di Masjid Madinah, di Masjid Quba ni. Ini kelebihan yang ada pada Salim Maula ni. Tuan-tuan, kasih sayang Salim Maula ni terhadap Huzaifah bukan sekadar biasa-biasa, tapi luar biasa. Dia sangat mencintai, menghargai, menghormati, dan dia sangat mengawal setiap siri perperangan yang mereka hadir. Dia akan duduk mengawal, menjaga keselamatan Huzaifah. Dan sehinggalah satu perangan, tuan-tuan, Allah takdirkan Salim Maula dah putus tangan, dah cedera, dah nazak dah. Tapi ketika itu, ketika saudara-saudara di kalangan tentera-tentera Islam mengumpul para syuhada, dan dia hanya mengeluarkan pertanyaan, bagaimana keadaan Huzaifah? Bagaimana keadaan Huzaifah? Bila dengar Huzaifah syahid, lalu tuan-tuan, dia bertakbir Allahu Akbar, dia mengucapkan syahadah, dan dia kembali. Apa tengok bagaimana? Kerana kasih sayang yang sangat intim demi kerana Allah Ta'ala, tuan, sampai mereka sama-sama syahid dalam satu perangan. Nak membayangkan betapa kesungguhan kebaikan yang ada, maka Allah pilih, Allah muliakan. Mungkin kat dunia Allah tak nampak kemuliaan dia, tapi dimuliakan di akhirat di sisi Allah. Cuba kita hari ni, tuan, agak-agak benda ya amalan kita. Mungkin kita hari ni, tuan, kenapa malahnya nak baca Quran, kenapa malahnya nak sembahyang sunat-sunat qabliyah ba'diyah, duduk masjid dah. Kenapa malahnya nak dengar kelas ilmu,
Kenapa lupa semua duduk dalam kelas dalam masjid lama tapi tak teringat langsung nak iktikaf? Kenapa payahnya tuan-tuan nak bangun sembahyang sunat 2 rakaat, 2 waktu orang lain diulik mimpi tidur lema? Kenapa lihatnya mata kita nak menangis melihat dosa-dosa noda yang kita lakukan dan kebimbangan, ketakutan kita Allah tak ampunkan dosa kita? Cuba cek balik tuan. Kalau cek balik, hai kita ni makin tua tuan, makin meningkat usia. Dunia sekejap dah. Tak tahu apakah kita nanti kembali sebagai insan manusia yang menang dalam perjuangan ini ataupun tuan kita termasuk golongan orang yang kalah dan akhirnya mendapat hina di sisi Allah Taala. Kita berharap semoga Allah pilih kita, ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maknanya kita minta supaya kita ni bukan sekadar Allah berikan kelebihan kemuliaan, tapi Allah panggil, Allah terima amal kita, Allah terima kita sebagai hamba-Nya. Tetapi penghujung tuan bukan ketenangan ini yang tendak, tapi ialah bagaimana penempatan yang ditentukan di akhirat nanti. Allah pilih kita untuk jadi penghuni syurga Allah Ta'ala. Malah sama-sama tuan kita muhasabah diri, kita hisap diri antara perkara yang perlu kita lihat bahawa sesungguhnya nak jadikan diri kita orang baik bukan senang. Bermula pada ibda' nafsi, betulkan hati kita. InsyaAllah kalau kita betulkan lingkungan ketaatan hati kita, maka dia akan pergi kepada lingkungan ketaatan amalan kita dan dari syarak dan sebagainya. InsyaAllah kita akan mendapat kejayaan, kebahagiaan dan anugerah Allah di akhirat. Sekali itulah untuk pertemuan pagi ini. Mohon maaf saya Nabi Allah dua. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah amin hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu kafi wa mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi. Allahumma fakina faki ahlana wa qarabat lana fi dinina ya Allah ya Rahman Rahim. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun warzuqna imama. Rabbana faghfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shaghira wa jamil muslimin muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum